Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Pada hari ini kita masih meneruskan pembelajaran kita dengan tema 3, Unit 9, Alatan Keselamatan. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Di SKP-nya ialah 1.2.2, di mana dalam DSKP ini kita akan membanding beza dan menjelaskan maklumat yang terkandung dalam tajuk Mangga Keselamatan pada halaman 53 buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir sesi PDPR ini, cikgu harap murid-murid dapat membanding bezakan antara dua alat keselamatan berdasarkan maklumat. Mari kita lihat kriteria kejayaan untuk slot PDPR kali ini. Murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat pertama, melengkapkan jadual membanding beza. Yang kedua, jika kamu dapat menjelaskan maklumat berdasarkan jadual membanding beza. Yang ketiga, melengkapkan peta buih. Jika kamu dapat memenuhi kriteria kejayaan yang disenaraikan di bawah ini, kamu dianggap telah berjaya untuk slot PDPR kali ini. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks dan alat tulis masing-masing. Murid-murid boleh buka buku teks kamu pada halaman 53 untuk kita sama-sama menyemak petikan yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini kita akan pelajari salah satu alatan keselamatan. Alatan keselamatan yang dimaksudkan ialah mangga keselamatan. Apakah yang dimaksudkan dengan mangga keselamatan? Dalam konteks petikan ini, mangga keselamatan bermaksud ibu kunci yang digunakan untuk mengunci pintu rumah dan juga pintu pagar. Jadi, apakah ibu kunci atau mangga tersebut? Jadi, mangga yang dimaksudkan tu sebenarnya ada di muka surat, di halaman ni, pada muka surat atas sebelah kanan. Ni cikgu bulatkan di sini, ni yang pertama. Dan yang kedua mangganya ialah yang ini. Ini mangga yang kedua. Jadi perbincangan kita hari ini sebenarnya akan membicarakan dua jenis alat keselamatan ini yang mana fungsinya sama cuma jenisnya yang berlainan. Macam mana kita nak bincangkan tentang alat keselamatan ini? Jadi kita akan membanding bezakan kedua-dua alatan keselamatan tersebut. Kita akan banding bezakan kedua-duanya untuk melihat pro and kontra dia ataupun kelebihan atau kekurangannya supaya kita dapat membuat pilihan yang terbaik. Untuk membanding beza di antara dua peralatan keselamatan ini, kita akan menggunakan dua kaedah. Kaedah yang pertama, kita gunakan kaedah jadual. Manakala kaedah yang kedua, kita akan menggunakan kaedah peta buih. Untuk kaedah jadual, kita akan kelolakan begini. Di mana kita akan lukis jadual, kemudian kita akan bahagikan kepada dua ruangan untuk kita tulis kelebihan dan kekurangan objek A, manakala ruangan yang satu lagi kita akan senaraikan kelebihan dan kekurangan objek B. Selepas kita tulis kelebihan dan kekurangannya masing-masing, barulah kita boleh membuat kesimpulan atau memilih yang terbaik di antara kedua-duanya. Baiklah, untuk kaedah yang kedua iaitu
kaedah peta buih, cikgu rasa cikgu tidak akan membincangkan di sini. Kita akan bincang apabila kita sampai kepada bahagian ini dalam slide yang seterusnya ya. Mari kita baca petikan mangga keselamatan ini bersama-sama. Saiful dan bapanya ke pasar raya. Mereka ke bahagian peralatan rumah. Mereka ingin membeli mangga. Mangga juga disebut ibu kunci. Baik, kita lihat pula dialog di antara Saiful dan bapanya. Cikgu rasa kamu tentu tahu bahawa yang warna hijau ni adalah dialog Saiful, manakala yang warna biru ni adalah dialog bapa Saiful. Ya. Manakala terdapat maklumat diberi di sini, maklumat ini mengenai mangga yang dipilih oleh bapa Saiful dan maklumat itu ada di sini. Ya, maklumat yang lengkap tentang mangga yang menjadi pilihan bapa Saiful. Baik, yang di bawah ni keterangan tentang mangga ni ya, ini dah cikgu ulas di awal-awal tadi. Dan ini adalah mangga pilihan Saiful. Mangga pilihan Saiful tu yang inilah ya, yang ni. Ya, yang ni. Baik, kita baca dialog ni dulu. Mangga ini sesuai untuk rumah kita, ayah. Apakah kelebihan mangga itu, Saiful? Mangga ini terdapat dalam pelbagai saiz. Kita boleh memilih mangga yang sesuai dengan pintu rumah kita. Namun begitu, mangga itu diperbuat daripada besi yang mudah berkarat, senang dipecahkan dan mudah dipotong. Wah, mangga yang ayah pegang itu nampak unik tetapi harganya lebih mahal. Okey, sekarang dialog ni sebenarnya merujuk kepada mangga yang ayahnya pegang. Itu mangga ni lah ya, katanya harganya mahal. Mangga tu yang mana? Mangga tu ialah mangga yang ini. Jadi apakah maklumat tentang mangga ini? Maklumatnya ada di sini. Dan maklumat inilah yang perlu awak isi nanti. Cikgu akan bacakan yang seterusnya. Ya, Saiful, mangga ini diperbuat daripada keluli. Jadi cikgu dah isikan bahagian tempat kosong yang pertama tu di sini dengan jawapan maklumat yang pertama. Ada beberapa maklumat lagi yang belum kita sentuh. Baik, kita baca. Mangga yang manakah yang sesuai kita beli, Saiful? Jadi sekarang ni kita nak bantu Saiful, kita nak bantu Saiful memilih di antara kedua mangga ini, ya, di antara dua mangga ini, mangga manakah yang sesuai untuk dibeli? Jadi bagaimana cara kita nak bantu Saiful untuk melengkapkan dialog dia? Kita bantu Saiful dengan cara kita membuat banding beza. Cikgu dah nyatakan sebelum ini bahawa kita nak buat banding beza untuk kaedah yang pertama dengan menggunakan jadual. Kita dah buat jadual, kita buat dua ruangan. Ini ruangan yang pertama untuk mangga pilihan Saiful. Yang ini. Okey. Untuk ruangan yang kedua, kita letak mangga pilihan ayah di sini. Kemudian, kita perlu senaraikan maklumat-maklumat tentang mangga tersebut. Jadi, maklumat yang diberi ada di sini. Ya. Jadi, maklumat ini tadi, cikgu dah pindahkan dia ke dalam ruangan ini. Baik, ada berapa maklumat? Ada 1, ada 2, okey, ada 2, ada 3 dan ada 4 maklumat. Awak tengok kat situ ada 4 titik, maka ada 4 maklumat. 1, 2, 3 dan
4 maklumat yang diberi sudah cikgu pindahkan ke dalam ruangan-ruangan ini. Jadi, dalam ruangan ini terdapat masih ada tempat kosong lagi kat sini yang tidak berisi. Manakala dalam bahagian yang mangga pilihan Saiful ni sangat banyak tempat kosong. Macam mana nak tahu jawapan dia? Jawapan dia sebenarnya dah diberi, ada di dalam dialog ini. Dan awak kena fahamkan serta awak kena alihkanlah maklumat itu ke dalam jadual ini. Selepas awak alihkan maklumat-maklumat itu, barulah kita boleh bantu Saiful untuk membuat perbandingan di antara mangga yang pertama dan mangga yang kedua. Yang mana yang patut dibeli atau dipilih supaya ianya betul-betul dapat menjamin keselamatan rumah atau keselamatan keluarga Saiful ni ya. Jadi kat sini cikgu dah bagi jawapannya untuk yang pertama. Ini cuma cadangan ya, cadangan untuk tempat kosong yang jawapan untuk tempat kosong yang pertama dah diberi. Jadi tempat kosong yang seterusnya iaitu dialog Saiful ni kita tak tahu. Kita tak tahu sebab kita perlu buat banding beza terlebih dahulu. Jadi banding beza ni lah yang perlu awak lengkapkan. Kemudian barulah kita boleh memilih atau membuat kesimpulan untuk memilih mangga keselamatan yang mana yang perlu dibeli oleh Saiful. Baik, tugasan 1. Untuk tugasan 1, cikgu nak kamu buat macam ini. Okey, jangan lupa macam biasa, tulis hari, tulis tarikh, kemudian tulis tajuk, serta tulis kemahiran. Cikgu nak kamu salin soalan ini, lengkapkan maklumat berpandukan petikan mangga keselamatan. Ini ialah jadual ya. Jadual ini lengkap separuh sahaja. Ya, lengkap separuh sahaja. Ada diberi separuh, separuh kat sini tidak diberi. Dan separuh di sini adalah menjadi tugas dan tanggungjawab kamu untuk melengkapkannya. Selepas kamu lengkapkan yang separuh ini, barulah kamu jawab soalan yang di bawah ini. Cikgu nak kamu buat rumusan. Tadi dah diberi ya, kita beli mangga mana? Okey, kerana apa? Lengkapkanlah ya. Lengkapkan dengan menggunakan maklumat-maklumat yang diberi yang bersesuaian. Sebenarnya tak kiralah ya, tak kiralah mangga yang mana yang Saiful ni pilih ya pada pandangan awak, tetapi yang penting di sini kamu harus mengemukakan alasan yang munasabah kenapa kamu pilih mangga tersebut. Tak kiralah pilih mangga 1 ke atau mangga yang kedua ke, tak kira pilih yang mana-mana. Tapi kena beri alasan sebab apa pilih mangga tersebut. Ya? Okey, itu tugasan yang pertama yang perlu kamu lakukan dalam buku panjang ya, buku panjang yang warna biru tu. Okey, buku panjang kamu jangan lupa tulis ni dalam buku panjang serta lengkapkanlah sebagaimana biasa. Kemudian yang kedua, kita semak buku aktiviti kamu pada halaman 61. Baik, untuk buku aktiviti ni macam biasalah ya, kena tulis hari supaya
sempurna kerja awak dan tarikh supaya kita boleh semak bila tugasan itu diberi. Dan untuk tugasan ini, untuk tugasan ini kita gunakan kaedah banding beza yang kedua. Awak ingat tak tadi cikgu kata bila kita nak membanding beza, kita gunakan dua kaedah. Yang pertama kaedah jadual dan yang kedua kaedah peta buih. Kaedah jadual dah kita buat dalam tugasan nombor 1. Yang ini kaedah peta buih. Yang ini ialah peta buih. Tapi peta buih ini ada dua. Ya, satu kat sini, satu kat sini. Macam kembar ya. Peta buih berkembar lah. Kita kata peta buih berkembar. Awak perlu lengkapkan peta buih ini sebab peta buih ini dia membandingkan alatan keselamatan. Yang pertama selimut kebakaran, yang kedua pemadam api. Di mana awak nak dapatkan maklumatnya? Maklumatnya ada di sini ya. Okey, katalah yang pertama, Imran selimut kebakaran ini untuk memadam kebakaran kecil. Ya, Iskandar alat pemadam api ini juga untuk memadam kebakaran kecil. Baik, untuk dialog yang pertama, kedua-duanya merujuk kepada persamaan. Baik, cikgu suka untuk mengingatkan awak di sini berkenaan dengan peta buih. Untuk bahagian yang tepi sini, ruangan yang sini, 1, 2 dan 3 ini merupakan ciri-ciri khas ya ataupun perbezaan perbezaan untuk item selimut kebakaran. Yang ini pun perbezaan. Maksudnya tak kongsi lah ya dia punya maklumat untuk satu-satu ni. Yang 1, 2, 3 sebelah kanan dan 1, 2, 3 sebelah kiri ini ialah perbezaan di antara kedua-dua ni. Jadi awak tak boleh tuliskan maklumat tu di sini ya. Sebab yang pertama ini menunjukkan persamaan kebakaran kecil. Jadi bila kedua-duanya berkongsi maka awak perlu tuliskan di ruangan yang tengah-tengah ini. Ruangan yang tengah-tengah ini khusus untuk persamaan di antara kedua-dua item. Manakala ruangan yang sebelah tepi kiri dan sebelah tepi kanan itu menunjukkan perbezaan di antara kedua-dua item tersebut. Baik, kita semak lagi. Selimut ini kalis api dan ringan. Okey. Selimut ini juga boleh digunakan untuk menyelimuti badan mangsa semasa menyelamatkan diri. Baik. Kita baca yang ni pula. Alat pemadam api ini pula berat. Okey, namun mudah digunakan. Kadar semburannya boleh dikawal. Kandungannya boleh diisi semula selepas digunakan. Baik, kalau perhatikan, yang ini ada kata adjektif ringan. Mungkin ringan ni awak boleh tulis di sini. Manakala untuk yang ni pula terdapat kata adjektif berat. Jadi mungkin awak boleh tulis di ruangan ini. Ya, dia sifatnya berat. Kemudian, ya, selimut ini boleh digunakan untuk menyelimuti badan mangsa. Yang mana satu yang nak tulis ni? Namun, mudah digunakan, kadar semburannya boleh dikawal, kandungannya boleh diisi semula apabila digunakan. Baik, kita tengok yang seterusnya. Selimut kebakaran ini perlu diletakkan di tempat yang senang diambil. Selimut ini boleh digunakan berulang kali. Baik, alat pemadam api ini juga perlu diletakkan di tempat yang mudah diambil. Okey, sama. Mudah diambil ya. Ada dua ni. Dah jumpa dua persamaan. Mungkin boleh isi kat ruangan ni. Ya. Okey,
perlu diletak. Baik, sekarang untuk persamaan mungkin awak dah jelas, tapi untuk perbezaan dia, cikgu nak awak fikir sendiri. Kesemua maklumat terkandung dalam dialog ini ya. Jadi awak perlu lengkapkanlah peta buih ini, lengkapkan tempat kosong ini dengan menggunakan jawapan atau maklumat yang dah diberi dalam ni. Kemudian jangan lupa setelah awak lengkapkan, hantarlah ke Padlet Cikgu Sabang. Baik, cikgu rasa sekian dahulu untuk slot kali ini. Semoga awak dapat melakukan tugasan awak dengan baik. Sehingga kita berjumpa lagi di slot PDPR yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.